Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Keempat, bahawasanya asal ibadah dan yang memilih akan dia itu wara', dan wara' itu asalnya tilik yang habis-habis sesuatu. Betul situ? Betul. Nombor 5. Betul. Ambil semula keempat. Jadi asal ibadat yang memilih akan dia itulah wara'. Jadi seorang yang melakukan ibadat mesti ada memiliki sifat wara'. Dan wara' itu asalnya tilik yang habis-habis sesuatu. Yang disebut wara' itu adalah menilik habis-habis, fikir, pandang habis-habis, dan dibicarakan akan dia bicara yang sempurna pada tiap-tiap sesuatu. Iaitu adalah yang dikehendaki di sini daripada makanan. Jadi tilik, tengok betul-betul ini orang wara'. Wara' ini adalah orang yang menjaga dirinya supaya tidak jatuh ke dalam syubhah dan juga supaya tidak jatuh dalam haram. Jadi orang yang tidak ambil kira halal, haram, syubhah, ini orang yang tidak wara'. Orang yang tidak wara' ini akan merosakkan ibadat. Jadi tidak ada ibadat padanya. Orang yang ada ibadat, orang yang ada sifat wara'. Jadi orang yang ahli ibadat ini di antara sifat dia menjaga diri daripada tidak jatuh, menjaga diri daripada tidak menjatuhkan dirinya dalam perkara syubhah dan juga perkara haram. Ini mesti ada bagi orang yang melakukan ibadat. Kerana perkara syubhah, perkara haram ini boleh merosakkan ibadat. Sebab tu dia kata orang yang memiliki ibadat adalah orang yang punya sifat wara'. Jadi sifat wara' inilah yang menjaga ibadat. Maka orang yang tidak ada sifat wara', dia ambil perkara halal, ambil perkara haram, menyebabkan ibadat yang menjadi rosak. Satu lagi perkara syubhah, perkara yang diragu-ragui. Innal halalal bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurul mushtabihat. Sesungguhnya halal itu nyata, telah tercatat di dalam Al-Quran, dan perkara haram itu pun nyata. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara mustabihat, perkara yang dipanggil syubhat. Dan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan ramai manusia tidak tahu perkara syubhat, perkara yang meragukan dia halal ke haram, halal ke haram. Nak kata halal pun boleh, nak kata haram pun boleh. Dan wa man waqa'a fil haram wa man waqa'a fil syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, ghalibnya biasanya jatuh kepada perkara haram. Jadi jaga-jaga kita, kalau benda yang kita tidak pasti, maka jangan ambil. Dan kita tinggalkan. Nabi bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Jadi bila ada dua perkara yang meragukan, maka tinggalkan, ambil perkara yang tidak meragukan. Jadi dua perkara yang meragukan itu adalah antara halal dan haram. Dia ragu halal ke haram, tinggalkan dan ambil perkara yang halal. Itulah yang lebih baik. Maka dia kata di sini, syubhah ini, wara' ini dia betul-betul memerhatikan. Adalah yang dikehendaki di sini daripada makanan, yang antaranya makanan. Sehingga kan ada Imam Syafi'i kalau tak silap, Imam Nawawi ni dia tidak makan, dia tidak minum kecuali hasil daripada ayah dia. Ayah dia duduk nanam, ada makanan daripada ayah dia, keluarga dia makan. Jadi satu hari dia makan, bila dia makan, jadi ingatan dia ni lemah sikit. Jadi dia fikir, kenapa jadi lemah hari ni? Bila dia usul-usul, akhirnya dia dapati bahawa dia ada makan daging kambing, yang mana daging kambing tadi ada makan dalam tanaman orang lain. Tuan dia letak dalam jaga dah. Jadi kambing tadi keluar makan tanaman orang lain. Jadi kesan daripada makan kambing yang memakan tanaman orang lain tadi menyebabkan
dia punya hafazan dia tu tidak kuat. Jadi menunjukkan bahawa memang kita diperintah supaya menjaga makanan. Makanan juga kesan kepada ibadat. Salah makan perkara yang haram, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Mana-mana daging yang keluar daripada, yang hasil daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang layak baginya. Jadi kena jaga mengenai makanan dan juga minuman. Hati-hati jaga minuman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia suka minum susu kambing. Jadi satu hari orang bagi dia susu kambing. Kebetulan dia dahaga, dia terus minum. Lepas daripada minum baru dia tanya, ambil dari mana hasil susu kambing ini? Kata orang itu adalah khadam kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan dia ini dahulu kerja dia adalah dia panggil tenun nasib. Tenun nasib, tengok orang ni nasib macam ni, tenun nasib. Jadi tenun nasib di dalam Islam ini haram. Ia termasuk dalam amalan judi. Jaga-jaga jangan terlibat dengan judi. Hari ini judi dibebaskan. Lagi bahaya. Lebih-lebih lagi musim Piala Dunia. Orang berjudi belaka. Ini bahaya. Maka nak beritahu, dia kata hasil yang dia beli susu kambing itu adalah hasil daripada dia tenun nasib dulu. Jadi masa dia kafir dahulu, dia jahiliah dulu, tidak beriman, dia tenun nasib kerja dia. Lalulah orang tak bayar lagi, tenun nasib tak bayar lagi. Lepas dia masuk Islam, orang pun bayar. Bila orang bayar, hasilnya lah dia beli susu kambing. Kemudian susu kambing inilah yang diminum oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka terkejut Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun menjolok dalam mulut dia sampai muntah. Selagi mana tidak muntah, selagi itulah dia jolok. Sehinggalah muntah habis semuanya sekali, barulah dia rasa lega. Kerana dia tidak mahu sesuatu yang hasil daripada haram masuk di dalam perutnya. Jadi itulah kita kena jaga. Yang disebut dalam satu hadis, ada seorang hamba Allah yang dia itu minta doa kepada Allah. Bertahun-tahun minta doa, tapi tidak ada perubahan sedikit pun. Sehinggalah sahabat Nabi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang dia ini musafir, kemudian berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh sambil menyebut Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah, tapi dilihat tidak makbul pun, bertahun-tahun dia doa." Lalu Nabi mengatakan, bagaimana nak diterima doanya? Sedangkan makanannya haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, semua apa yang dia buat itu haram belaka. Maka menyebab penghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata makanan, minuman dan juga pakaian. Maka dalam pakaian pun kena jaga. Jangan memakai pakaian yang diharamkan dan juga memakai benda pakaian yang boleh membawa kepada dosa. Ini pakaian pun kena jaga juga. Pakaian. Kerana pakaian ini, kita memakai pakaian sebagai satu kewajipan menutup aurat. Sehingga kan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah pun supaya berdoa, bersyukur kepada Allah apabila kita memakai pakaian ini, kerana kita telah menutup aurat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga dalam beribadat, pakaian kena jaga. Jangan jaga pakaian masa ibadat saja. Masa nak beribadat baru jaga pakaian, tapi bila luar daripada ibadat, maka sudah tidak jaga pakaian. Baik lelaki, baik perempuan, kena jaga, wajib jaga. Maka kalau orang itu dia ni nak beribadat, dia hanya menjaga pakaian ketika beribadat, luar saja dia tidak jaga dah pakaian, maka tidak ada ibadat bagi dia. Allah Ta'ala tidak terima. Lepas tu pernah satu ketika ada datang seorang pelajar sekolah. Dia tu pelajar sekolah, dia sendiri datang bawa air saya. Bawa air kalau tak silap, saya tak ingat lah. Jadi dia kata, "Ustaz nak minta tolong sembahyang hajat sebab dia nak pergi." Minta tolong sembahyang hajat nak pergi tu comel. Yang tak comel tu pakai pakaian pusat Islam.
Dia boleh mari rumah kita tu dengan pakaian ketat, tudung tak pakai, dengan seluar jeans, baju t-shirt. Perempuan, budak muda lagi, mari minta tolong sembahyang hajat. Jadi minta tolong sembahyang hajat tu bagus, comel lah. Maknanya, tapi sepakaian tidak. Jadi bahaya, jangan pakai macam tu. Nak jumpa kita, cabut serban nanti. Jadi nak beritahu, dalam keadaan macam tu kadang-kadang bagus. Dalam mitok tu ibadat, mana baguslah ibadat, tapi pakaian tidak jaga. Jadi apabila pakaian tidak jaga, maka tidak ada ibadat baginya. Allah Ta'ala tidak akan terima. Maka kita kena ikut, kena jaga. Sampai pakaian pun kena jaga. Dari segi aurat satu, dari segi hasil pakaian tu satu. Kedudukan tadi, jangan sampai ada menyerupai lelaki. Kalau perempuan, yang lelaki pula jangan ada menyerupai perempuan. Kemudian pakaian tadi mesti hendaklah dalam pakaian yang menutup aurat lagi tebal, supaya tidak nampak, jangan nipis-nipis. Maknanya, jadi disebut dalam hadis Nabi mengenai umat di akhir zaman, mereka berpakaian tetapi tidak berpakaian. Tak tahu nak kata ada pakaian kedok dia nak kata. Maka itulah umat di akhir zaman. Maka tidak dapat tidak, mestilah jaga tutup aurat. Dan juga makanan, minuman, pakaian dan perkataan. Orang yang wara' ini adalah orang yang menjaga perkataan. Dia perkataan pun dia jaga, supaya apa yang dia ucap itu tidak membawa kepada perkara yang haram. Apa yang dia ucap itu tidak membawa kepada dosa, seperti mengumpat, seperti memfitnah, seperti mengadu domba, jadi batu api dan sebagainya. Ini semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hari ini ramai orang yang menjaga ibadat, alhamdulillah, sembahyang itu tidak tinggal, tetapi banyak mereka tidak jaga. Sama ada tak jaga makanan, minuman, pakaian dan juga perkataan, mereka tidak jaga. Jadi akibatnya orang ini sudah dikira tidak ada ibadat baginya, walaupun dia ini orang yang ahli ibadat. Sebab itulah ada dalam satu hadis menceritakan bahawa seorang wanita yang soleh, dari segi pandangan mata memang dia soleh. Ini berlaku pada zaman Nabi. Dia ini seorang yang kuat sembahyang malam. Sembahyang malamnya tidak tinggal, sembahyang tahajudnya dia tidak tinggal, dan di siang harinya dia berpuasa, dan di masa-masa yang lain dia membaca Al-Quran. Sehinggalah namanya disebut di kalangan wanita yang solehah, wanita yang baik. Lalu ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat kamu mengenai seorang wanita yang macam ni, macam ni, macam ni?" Diceritakan mengenai akhlak wanita tadi yang baik. Malam itu sudah sembahyang dan juga siang dia beribadat kepada Allah. Lalu Nabi menjawab, "Wahiya finnar," dia adalah ahli neraka. Lalu terkejut para sahabat, kenapa yang ahli ibadat ini dikatakan ahli neraka? Nabi mengatakan kerana dia tidak mampu menjaga lidahnya. Sebab itulah kita kena jaga. Kita kena takut. Tak nak makan, takut kerana benda ini boleh membawa kepada haram. Nak minum begitu juga. Kalau ada je benda yang masuk di dalam tubuh kita, benda yang haram, ibadat tidak diterima oleh Allah. Dalam satu hadis mengatakan bahawa orang yang minum arak ini, siapa yang minum arak tak terima 40 hari. Maka tak minum arak itu tidak dinyatakan. Boleh jadi kata 1 titik 40 hari tak terima. Ada mengatakan sekali minum. Sekali minum. Boleh sekarang katakan sekali minum tu mungkin jadi 1 tegak. Hanya tidak disebut secara jelas, hanya dikatakan siapa yang meminum arak tidak diterima. Siapa yang sekali minum arak tidak diterima 40 hari. Jadi maknanya kalaulah 1 titik dia tak 40 hari, kalau 1 gelas banyak, ibadatnya tidak diterima. Maka mesti kena jauh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Bila seorang itu dia sudah menjaga ibadat tapi dia tidak menjaga ini, jaga makan, minum dan sebagainya, habis amal ibadatnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala menerima yang baik-baik sahaja. Maka kita mesti menjaga. Begitu juga dengan pakaian dan lebih-lebih lagi lah perkataan. Perkataan ramai orang tidak boleh menjaga. Baik orang itu yang kuat ibadat, baik orang itu yang banyak ilmu, baik orang itu yang banyak melakukan kebaikan. Kadang-kadang sudah baik, sudah banyak menolong orang yang susah, tapi tidak mampu menjaga lidah.
Kadang-kadang sudah banyak ibadatnya dengan sembahyang, dengan berpuasa sunat, dengan membaca Al-Quran, tetapi tidak mampu menjaga lidah. Kadang-kadang banyak ilmunya, sudah banyak ilmu, alim ia, kata saja ilmu apa, boleh diberitahunya, ilmu tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, hadis ke, tafsir, semua boleh, dan banyak kitab-kitab, dan boleh baca kitab-kitab yang banyak, tetapi tidak boleh menjaga lidah. Lalu disebut oleh ulama-ulama tasawuf mengatakan ramai orang yang menjaga perkara zahir, tetapi mereka tidak menjaga perkara batin. Menjaga hatinya mereka tidak jaga. Akhirnya ibadat nanti akan tertolak oleh Allah Ta'ala, kerana orang ini sudah dikira tidak warak, dan orang yang tidak warak tidak ada ibadat baginya, saja ibadat. Sebab tu kita kena jaga. Kita nak kata ke orang, kita kena fikir, kalau aku kata ke orang bagaimana ibadat aku, akhirnya jadi rosak. Jadi rosak amal ibadat aku, sehingga kan Nabi kata tidak, demi Allah tidak akan masuk dalam syurga. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang Rasulullah maksudkan itu? Yang aku maksudkan itu adalah seseorang itu dia orang tidak aman dengan lidah dia. Dengan lidah dia, jiran dia tidak aman dengan lidah dia, maka ini menyebabkan seorang itu tidak boleh masuk di dalam syurga. Maka tidak kita kena banyak beristighfar kepada Allah, banyak istighfar. Sama ada kita sebelum bercakap dan selepas bercakap, banyak beristighfar kepada Allah. Dan mesti kena jaga ibadat kita, jaga ibadat yang telah kita lakukan. Sanggupkah kita membina bangunan, kita meruntuhkan dia, menyebabkan kita tidak ada faedah, hanya letih saja kita membina, habis masa saja kita membina. Maka demikianlah, sudah banyak ibadat. Kadang-kadang alhamdulillah puasa kita tidak tinggal, sembahyang tidak tinggal, belajar ilmu tidak tinggal, tapi lidah masih lagi tidak dapat jaga. Jadi kalau orang itu sayang kepada ibadat dia, mesti dia jaga lidah. Maka orang yang menjaga lidah inilah yang dikata orang yang warak. Orang yang warak ini orang yang ada ibadat. Orang yang tidak warak, maka tidak ada ibadat baginya, walaupun zahirnya sudah melakukan amal ibadat. Maka dia kata di sini, dan apabila adalah seorang laki-laki bersegera di dalam pekerjaan, maka seseorang itu cepat-cepat mengerjakan amal, melakukan pekerjaan, tiada berkira-kira dan perlahan-lahan, dan tiada tetap padanya, dan tiada menuntut kenyataan, dan menilik pada pekerjaan seperti barang yang wajib, dan bersegera kepada tiap-tiap kalam, maka jatuh di dalam tergelincir dan memakan tiap-tiap makanan. Kalau orang tu buat satu pekerjaan, dia tak kira-kira, tak ada perkiraan, tidak ada perkiraan, masa nak buat, masa nak makan, masa nak ambil, semua tidak ada perkiraan. Mesti kena ada perkiraan agama. Nabi Adam alaihissalam ada berpesan mengatakan bahawa apabila kamu nak bercakap, kena berfikir. Dan kalau apabila kamu nak buat apa-apa, kamu kena berfikir. Dan kalau apabila kamu rasa tidak tahu, kamu kena bertanya. Kamu kena bertanya. Dan apabila kamu nak buat apa-apa, kamu kena fikir akibat dia. Akibat dia. Jadi kata Nabi Adam, kalaulah aku bertanya kepada malaikat, nescaya aku tidak akan memakan buah tersebut. Kalaulah aku memikirkan bahawa aku akan dikeluarkan daripada syurga setelah Allah Ta'ala kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampir pokok ini, maka aku tidak akan memakan buahnya. Maka bila kita nak bercakap, kena fikir. Kemudian kalau kita fikir tak mampu dengan ilmu kita, maka bertanyalah dengan orang yang mengetahui. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Kenapa disebut ahli zikir, tidak disebut ahli ilmu? Bertanyalah kepada ahli zikir seandainya kamu tidak mengetahui. Kerana orang-orang berzikir dia bercakap dengan hati dan akal. Kerana ahli ilmu dia bercakap dengan akal saja, tidak bercakap dengan hati. Lalulah bertanya kalau kamu tidak tahu, supaya selamat. Hari ini yang jadi masalah, kita buat dulu. Ada apa-apa kita cepat-cepat buat kerja dulu, kita buat dahulu, kemudian baru tanya apa hukum macam ni. Sedangkan yang dia tanya itu sudah dia lakukan. Jadi akhirnya diberi jawapan pun sudah tidak ada manfaat, kerana sudah tidak boleh ditinggalkan, sedangkan dia sudah buat.
Boleh tak saya buat macam ni, macam ni? Memang dia tanya tu, dia dah buat dah. Itu yang jadi masalah. Maka kalau seorang itu, kata Imam Ghazali itu, dia tidak ada berkira-kira, tiada perkiraan, dia segera buat, dan tiada perlahan-lahan, maknanya dia cepat-cepat buat. Tak ada tengok dulu macam mana halal haram boleh ke tidak. Kalau buat macam ni, kalau aku kata pula kena fikir dulu. Kalau aku kata, orang kata macam mana. Maka tidak ada perlahan-lahan, dia tiada tetap padanya dan tiada menuntut kenyataan, tidak ambil kira mengenai kebaikan, dan tiada menilik pekerjaannya itu. Dah ada fikir dah pekerjaan dia, betul tak betul, jatuh nombor 2. Inilah kebanyakan kita. Tilik apa kesan pada ibadat, apa kesan kepada kehidupan kita, bagaimana kedudukan kita di sisi Allah. Jangan apatah lagi kalau kita buat satu-satu perkara berasa molek. Kita fikir, tiba-tiba kita pun buat. Bila kita buat, tiba-tiba benda tu haram, membawa kepada judi. Contohnya, kita berfikir kita nak buat satu benda ni. Satu benda ni tujuan dia kita nak buat biar kita dapat PT banyak. Lalu pun kita buat, siapa nak benda ni, kita nak kena bayar masuk PT. Ataupun ada benda-benda perlawanan, kita buat pertaruhan. Jadi PT-nya kita buat macam ni. PT-nya kita nak tolong orang-orang susah. Jadi mungkin dia ingat baik sebab ada niat baik. Bila ada niat baik, akhir sekali dia pun buat lah. Bila buat tiba-tiba perkara haram benda tu. Ditanya oleh orang kata haram. Jadi bila orang kata haram, kalau sepatutnya dia kena tinggal. Tapi kalau dia teruskan juga, setiap orang yang terlibat dengan perkara haram, dia tanggung dosa juga. Dia akan menanggung dosa. Jadi tidak kena fikir betul-betul, kena tilik betul-betul. Adakah benda ini memberi kebaikan kepada agama? Hari ini orang tak fikir kepada agama. Adakah memberi kebaikan kepada diri kita hari ini yang hidup di atas muka dunia? Ini saja kita fikir. Dia tak fikir mengenai kesan ibadat. Dia tak fikir bagaimana nanti kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tanya bagaimana dosa yang akan kita tanggung. Ini tak ada fikir tak. Kalau nak buat apa-apa, fikir saja kehidupan dunia yang menyenangkan hawa nafsu kita. Itu sahaja yang dikhendaki oleh Imam Ghazali. Kena tetap dulu, tengok dulu, fikir betul-betul dahulu supaya tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi ramai orang yang ambil berat tentang sembahyang, tapi tidak ambil berat mengenai menjaga sembahyang, menjaga ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata di sini, tiada menilik pekerjaannya seperti barang yang wajib, dan bersegera kepada tiap-tiap kalam. Jadi tidak menjaga perkara-perkara yang wajib dijaga. Jadi tengok benda-benda yang haram mesti ditinggalkan, jangan dilaksanakan. Takut kita nak jatuh pada perkara haram satu pun kita tidak berani. Maka mesti kita kena jaga. Kalau tidak saja ni kita dah semaya banyak-banyak. Kalau ikut hati, memang kita nak fitnah juga orang. Kalau ikut hati, kita nak deki juga ke orang. Kalau ikut hati, kita pun nak marah juga ke orang. Kita nak buat jahat ke orang kalau orang buat kita. Kalau ikut hati. Tapi kalau kita fikir, Allah, ibadat aku macam mana? Kalau aku buat dengki ke orang, habis ibadat aku. Kalau aku jadi buat jahat juga ke orang, nanti Allah Ta'ala tipu balik juga pada aku. Dan bagaimana nanti kalau aku dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, tak ada lah nanti ibadat habis. Nanti kita ni buat jahat ke orang, habis pahala kita boleh ke orang. Pahala kita boleh ke orang. Sebab itulah kalau orang itu ahli ibadat, tiba-tiba dia semayang malam tidak tinggal, tiba-tiba buat jahat pada kita, kita kena gembira lah. Pahala ibadat dia semua boleh kita. Dia tak payah susah hati. Dan kita kena fikir mengenai kebaikan akhirat dan fikir kebaikan dunia. Kalau ikut perkara mengenai dunia, selagi mana tak puas hawa nafsu, itulah kita nak buat. Itu dunia. Kita datang ke dunia, selagi mana tak puas hawa nafsu, maka tidak mesti kita kena fikir supaya selamat. Imam Ghazali bawa ni apa? Nak bawa kita supaya selamat ibadat kepada Allah. Kerana ramai manusia yang melakukan amal ibadat tapi tergelincir, salah masuk lorong, salah masuk jalan. Mana tak siapa-siapa, kalau siapa kok Kuala Pilah. Sebab apa? Dia salah masuk lorong, saya salah masuk jalan. Maka sebab itu kadang-kadang ibadat sudah jaga tapi benda lain tidak jaga. Maka segera kepada tiap-tiap kalam, lalu cakap. Sebab tu kita cakap ini jangan boros. Maknanya
kita kena latih yang banyak-banyak bercakap, jangan terlalu banyak bercakap. Kerana dalam hadis mengatakan bahawa siapa yang banyak cakap, maka banyak gelincirnya. Siapa yang banyak gelincir, maka banyak salahnya. Siapa yang banyak salah, maka banyak dosanya. Siapa yang banyak dosa, maka nerakalah yang aula baginya. Orang yang banyak cakap. Dan disebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka bercakaplah yang baik. Ya, kita suka cakap banyak, tapi tak ada masalah, pusing. Cakap yang banyak itu cakap yang baik. Bila orang duduk dengan kita dah dang korang, cakap kita orang cakap. Dah dang. Berapa laju kan? Aku takut dang korang. Maknanya. Jadi biar kita sama. Tapi kita cakap yang baik-baik. Kita cakap yang baik-baik kerana percakapan yang baik itu akan menghasilkan pahala. Akan menghasilkan pahala. Maka jangan jaga-jaga percakapan. Kalau nak bercakap, falyakul khairan, cakaplah perkara yang baik-baik. Cakap perkara yang baik. Au liyasmut, ataupun banyak diam. Riwayat lain au liyaskut, ataupun banyak senyap. Banyak senyap, banyak diam. Dia cakap banyak ni dua. Sama ada menunjukkan kebijakannya, kecerdikannya, ataupun menunjukkan kebodohannya. Dua tu je. Banyak cakap, mana cakap gitu sangat. Itu satu hal. Maknanya ada satu hal orang cakap dengan dia, dia rasa sedap dia cakap, pandai dia cakap. Itu banyak ilmu. Maknanya dua, jangan cakap banyak. Kalau cakap banyak, cakap atas ilmu. Dan cakap perkara-perkara dunia ni cakap sikit-sikit saja. Putih-putih saja. Ada pun membanyakkan bercakap perkara akhirat, itulah yang paling baik. Maka dia kata maka jatuh di dalam gelincir. Gelincir ni salah. Kalau cakap jatuh dalam gelincir. Sebab itulah Nabi menjaga. Dia kata kalau orang dapat menjaga lidah, siapa yang dapat menjaga lidah, maka dijamin dia akan syurga. Kerana banyak manusia yang masuk neraka kerana lidah. Maknanya macam-macam manusia yang masuk neraka ini disebab-sebabkan yang tertentu, tetapi di antaranya lidah. Kerana lidah. Maka gelincir dia. Ulama gelincir dengan lidahnya. Kerana membawa perkara-perkara yang menyeleweng. Orang awam gelincir dengan fitnah, dengan hasad, dengan dengki dan sebagainya. Dengan mengadu domba dan sebagainya. Maka lidahlah, kalau kita mampu menjaga lidah, kita adalah orang yang baik. Orang ahli ibadat, sembahyang tidak tinggal, mengaji tidak tinggal, berpuasa dan juga mujahadah kuat, tidak mampu menjaga lidah, maka dia bukan ahli ibadat lagi, kata Allah. Maka tertolak amal ibadat dia kalau dia tidak mampu menjaga lidah. Dan ada seorang tu, orang tua yang Nabi kata akan datang masuk daripada pintu tu. Nabi sebut, tunjuk pintu. Ahli syurga. Lalu sahabat-sahabat pun fikir siapa yang Nabi katakan itu. Lalu ditengok dalam majlis ilmu, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semuanya ada. Kalau tidak ada, Abu Bakar tidak ada, mungkin ditafsirkan Abu Bakar. Tapi semuanya ada. Lalulah orang pun tunggu, tiba-tiba masuklah seorang. Bila masuk je seorang tu, orang pun semua tengok pada lelaki tua tadi, lalu memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tersenyum. Bila Nabi tersenyum, fahamlah orang, itulah yang Nabi masuk ahli syurga. Itulah yang dimasukkan dia dengan ahli syurga. Padahal orang ini tidak terkenal dengan ibadat yang banyak. Dia pula orang yang tua pula. Baiklah, lalu Abdullah ibnu Umar, anak Saidina Umar, pergi bermalam di rumah Pakcik tadi. Dia pun kata, Pakcik, saya nak bermalam rumah Pakcik boleh? Katanya orang tua tadi, rumah saya ini terbuka untuk anak Saidina Umar, silakan. Lalulah dalam keadaan tu, anak Saidina Umar tidur dalam rumah dia tu. Tak tidur mana, tengok orang tua tadi. Boleh jadi orang tua ni semayang malam, baca Quran. Dia pula tak tidur. Tuan rumah tidur. Dia duduk hitar-hitar tuan rumah. 1 hari, 2 hari dia duduk, tidak nampak amalan kecuali yang wajib saja. Hari yang ketiga dia tunggu, tengok, begitulah keadaan dia, tidak ada amalan yang banyak.
Lalulah dia tidak puas hati, dia kata pocik, Rasulullah menjamin pocik ini masuk syurga, apakah amalan pocik? Dan saya tengok tidak ada amalan-amalan. Nak kata mayang malam tidur semua. Tidur semua. Nak kata baca Quran, tak banyak baca Quran. Padahal sahabat-sahabat Nabi mereka banyak baca Quran. Jadi cari-cari amalan tidak ada. Lalu dia mengatakan, saya ini tidak ada amal ibadat yang banyak seperti orang muda. Orang muda boleh ibadat banyak-banyak. Saya tidak ada. Saya tidak ada sembahyang malam banyak, tidak ada baca Quran banyak, tidak ada ibadat-ibadat yang banyak. Habis tu apa amalan yang menyebabkan pocik ini dijamin syurga? Hanya menjaga hati dan lidah. Dia tidak pernah mengatakan orang, tidak pernah menyakiti hati orang, dan tidak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan, dan dia tidak banyak bercakap. Kata anak Saidina Umar itu, dia kata munasabahlah, Rasulullah menjamin kamu ahli syurga. Jadi itu yang penting. Sebenarnya paling penting hati. Hati. Kalau hati kita bersih, insya-Allah kita baik di sisi Allah. Tapi kalau hati kita tidak bersih, Allah Taala tidak memandang yang zahir kita. Walau zahir kita ahli ibadat, tapi biasanya orang yang boleh buat ibadat-ibadat yang banyak ini biasanya hatinya bersih. Dan dia sembahyang yang banyak ni biasanya hati bersih. Kerana orang yang sembahyang ini mencegah perkara mungkar. Jadi kita nak tahu ni ibadat kita molek tak molek, terima tak terima, ibadat kita dapat mencegah perkara mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Jadi di antaranya ibadat seorang itu diterima oleh Allah, yang pertama dia dapat meninggalkan perkara keji dan mungkar. Perkara keji dan perkara mungkar dia dapat tinggal. Yang kedua, dapat merasakan ketenangan di dalam hati. Rasa tenang-tenang sungguh. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, dalam keadaan hati itu tenang kepada Allah. Yang ketiga, menghasilkan akhlak yang mulia pada dirinya. Pada dirinya akhlak mulia. Ini tanda dia. Tanda dia. Bukan saja dia tinggalkan maksiat, tapi dia buat kebaikan. Dia melakukan kebaikan. Itu tanda dia ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Min husni mau'i taqwa ma la ya'nihi. Maknanya daripada keelokan orang Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Dia tidak buat. Dia tak bercakap dah perkara-perkara yang tidak berfaedah, tak apa nak cakap. Kalau orang cakap, dia diam saja, hati berzikir. Ingat kepada Allah Taala. Dan kalau dia keluar daripada lidah dia, perkara itu yang memberi manfaat, memberi pahala kepadanya. Baik. Maka dia kata di sini, dan memakan tiap-tiap makanan. Kalau tak jaga makan, maka dia makan tiap-tiap makanan, maka jatuh di dalam yang haram. Maka jatuh dia makanan yang diharamkan oleh Allah. Kalau termakan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Maknanya lebih-lebih lagi kita sangat-sangat bimbang kalau makanan itu yang kita makan menjadi daging. Daging itu daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Jangan makan harta anak yatim. Jangan makan harta yang bukan hak milik kita. Ini semua boleh merosakkan amal ibadat kita. Dan juga kena jaga makanan-makanan tadi. Sama ada kita jaga makanan itu makanan yang haram, ataupun kita jaga hasil daripada makanan itu makanan hasil yang diharamkan ataupun tidak. Hari ini orang tak kira dah, asal dapat harta sudah, dapat piti sudah. Halal haram tu jatuh nombor 2. Banyak penyelewengan dan sebagainya. Kalau orang kerja kan, dia panggil mileage. Mana dia pergi bekerja 200 km, tulis 300 km. Klaim banyak-banyak. Ini banyak hari ni banyak. Banyak perkara-perkara yang macam ni. Saya pengalaman, saya pernah kerja pejabat. Pernah kerja pejabat, dan saya banyak dengar cerita-cerita perkara yang macam ni. Kita dengar pun serabut perut. Susah hati. Allah, macam manalah keadaan sanggup dia, kita tak sanggup. Jadi nak beritahu, jaga perkara-perkara yang macam ni kadang-kadang sikit saja, tapi perkara haram. Beli barang-barang beli untuk pejabat, hak kerajaan. Jadi barang tu berapa? Barang tu 500. Kabur ke tuan kedai, tulis 600 ber. Tulis 600 ber. Nanti bayar 500. Nanti tuan kedai dapat PT 5 dapat benar 100, 500, 100 lebih tu bagi dua pula, ambil 50 aku 50. Ini banyak berlaku perkara-perkara yang macam ni.
Jadi bila hasil haram saja, hasil itu yang kita makan. Bila kita makan kita satu hak. Anak kita, isteri kita. Mula dia tanya, apa anak aku payah nak belajar? Mana payah ibadat? Sebab tu suami inilah orang yang membawa ke syurga, suami ini juga bawa ke neraka. Sebab tu kena jaga-jaga perkara yang macam ni, menghasilkan hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, kena jangan cepat-cepat, jangan gaduh-gaduh. Nanti jatuh perkara haram ataupun jatuh perkara syubhah. Perkara yang boleh membawa kepada perkara syubhah yang tidak pasti, halal haram. Kita ni halal haram fikir halal pasangnya. Batu Nabi kata istafti qalbaka. Hati ni tidak menipu, maka kamu kena minta fatwa daripada hati kamu. Jadi dalam keadaan macam tu, minta fatwa pada hati kamu. Kalau hati rasa tidak tenang, rasa berdebar, rasa tak sedap hati, tinggal. Tinggal. Apa rasa tak sedap hati? Tak sedap hati, ambil juga. Akhir kali jatuh kepada haram. Kadang-kadang hati beritahu itu tidak ambil, tidak boleh ambil. Kerana hati ini tidak tenang sebenarnya. Hati ini sukakan perkara yang baik. Jadi ada kadang-kadang benda tu tidak tenang dalam hati dia, tapi dia ambil juga. Orang tanya pada Nabi. Nabi kata, hendaklah kamu minta fatwa pada hati kamu. Ada pun yang baik itu hati tenang, ada pun hati yang dosa itu hati goncang. Hati akan goncang, rasa debar, rasa sedap hati je. Lepas tu kita ambil kok, dan kita ambil rasa benda-benda haram pun jadi tak ada benda-benda. Mana tak debar, tak ada benda. Padahal pasal pekat awal debar dah mau ambil juga. Ini jaga. Ini pun kalau dia ambil makan hasil haram, pergi Mekah 3-4 kali pun ibadat pun tak ada apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Kena jaga perkara-perkara yang macam ini. Barulah akan ada kesannya. Jadi kalau kita sudah tersilap, betul-betul kena bertaubat kepada Allah. Kalau kita melalui ibadat-ibadat tetapi tidak ada kesan ibadat, maka kita kena letak pada diri kita, akulah yang banyak dosa, akulah yang banyak kesilapan. Kadang-kadang kita ni tidak melihat diri kita, melihat pada orang lain. Melihat kepada orang lain, maka rugi kita. Dia kata di sini jatuh di dalam haram ataupun syubhat. Dan demikian lagi pada tiap-tiap pekerjaan, ada tiap-tiap satu benda, satu pekerjaan, maka luput akan dia warak. Kadang-kadang satu pekerjaan tidak ada warak dah, tidak ada fikir dah halal haram. Orang warak ni dia fikir halal haram syubhat, dia fikir halal ambil, haram syubhat tinggal. Kena ada benda tu sama dalam apa-apa pekerjaan. Kerana apa? Kita bimbang untuk ibadat kita rasa. Sebab banyak dekat negeri akhirat nanti orang bangkit tidak ada ibadat, sedangkan dia buat ibadat. Ibadatnya telah diberi pada orang, ibadatnya telah dihabiskan, dibinasakan. Sebab apa? Sebab dalam perkiraan pekerjaannya dia sudah ada, tidak ada kiraan. Ramai manusia tidak ada dalam hatinya, tidak ada dalam akalnya halal haram tidak ada. Sehingga kan Nabi menyebutkan ma yubali rajulun min aina asabal ma min halalin am haramin. Tidak ada dah, nanti akan datang satu zaman manusia sudah tidak ambil kira halal haram, tidak ambil kira. Zaman bila yang Nabi sebut? Zaman kita hari ini mana ada orang ambil kira halal haram. Bagi dia asal dia cukup penuh hawa nafsunya tu, ataupun dia ambil kira. Kalau sikit-sikit, dah baik tu, haram sikit. Sebab sikit ada dalam 20-30 riyal. Tak baik, saya tak mau ambil, haram halal. Kena 10,000. Kena 10,000. Tak ada fikir dah halal haram. Ini masalah hari ini. Masalah hati. Kita jangan memandang yang kehidupan duniawi itu, kita kena pandang akhirat kita. Bagaimana kehidupan akhirat? Kalau ikutkan semua nak, kalau ikutkan memanglah nak ikut nafsu lah ke? Kalau ikutkan. Tapi kalau kita fikir mengenai ibadat akhirat, kena ada perkiraan halal haram. Kerana tidak ada manusia pun yang lepas daripada perkiraan Allah. Tidak ada. Fa'aina tazhabu. Nak lari di mana? Nak pergi mana? Tidak ada seorang pun yang terlepas. Kalau kiraan hakim dunia ni kadang-kadang terlepas. Orang yang bersalah, dia itu bersalah, patutnya dihukum, disogoknya pada hakim. Hakim bebaskan dia. Ini
Ini hak atas muka dunia, tapi di negeri akhirat tidak ada seorang pun yang terlepas. Hatta kalau kamu tak ambil duit haram 5 sen pun, 1 sen pun, akan tetap dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap akan memberi kesan kepada ibadat yang telah kita lakukan selama ini. Tu kena jaga hari ni. Jaga rasa kita. Kenapalah saya beribadat lama tapi tidak ada kesan. Kenapalah saya ini keras hati saya. Itu kena fikir benda-benda yang macam tu. Sebab tu Imam Ghazali dia tunjuk jalan satu-satu. Hari ini Imam Ghazali minta kita fikir, jangan ambil benda haram. Dan macam mana tak mau ambil benda haram? Orang yang tidak ambil benda haram, akalnya ada perkiraan, hatinya selalu memandu perkara yang benar. Ada perkiraan halal, haram, syubhah. Ni duk kira semua dalam. Inilah. Jadi hati memandu kepada perkara yang baik, nafsu memandu kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka dia kata di sini, dan di mana ada kebajikan ibadat dengan tiada warak. Macam mana ada kebaikan ibadat tadi dalam keadaan tidak ada warak, tidak ada kiraan, tidak ada ambil kira, maka tidak ada kebajikan. Macam mana nak kira orang itu baik? Dan apabila ada di dalam perkara yang memutuskan tempat kebajikan dan diharamkan segala hajatnya, jadi kena tengok mana-mana perkara yang ada kebajikan. Kalau ada kebajikan, kita ambil. Kalau benda yang tu kita tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka dia kata apabila ada perkara yang memutuskan tempat kebajikan dan diharamkan segala hajatnya dan membinasakan segala muslimin dan membinasakan segala dirinya. Jadi kalaulah dia ini maknanya perkara-perkara yang baik dia tidak ambil kira, dan perkara haram ini dia pun ambil. Mana perkara haram itu dia pun ambil, maka akan rosak diri dia, rosak orang lain, rosak habis. Rosak habis. Dan membinasakan dirinya. Kemudian takut luput warak. Kemudian takut luput warak yang iaitu kepala modal. Akhirnya hilang, luput tu hilang warak, tak ada warak dah dalam ibadat. Orang yang tidak ada warak ini sebenarnya orang yang mendahulukan hawa nafsu sebenarnya. Orang yang mendahulukan akal daripada syarak, daripada hati. Maka kalau kita tidak ambil kira perkara-perkara yang macam itu, maka dia hilang modal, tidak ada apa. Modal ibadat duduk pada warak. Ibadat banyak setara mana pun duduk, Allah Ta'ala tengok warak dia, ada tak dia jaga. Mana dia baik, ibadat dia banyak, sembahyang, puasa, haji, zakat, semua dia buat belaka. Alhamdulillah. Tetapi penerimaan atas segala yang dibuat itu, dia tengok kepada ada warak ke tidak ada. Hati-hati ke tidak hati-hati dalam ibadat yang dia buat, dalam urusan yang dia buat. Kalau tidak hati-hati, maka segala amal ibadat dia tolak. Jadi ramai orang fikir ibadat tapi tidak fikir perkara yang boleh terbatal ibadat. Maka di sini dia kata kepala modal, ya ini modal lah, dan sayugianya sehendaknya dan sebenar-benar bahawa ia bersungguh-sungguh dan ia cita-cita akan baginya dengan menghilangkan dan membaikkan dirinya. Hilangkan perkara-perkara yang dia buat tidak molek dahulu. Hilangkan perkara-perkara yang diharamkan. Maknanya perkara-perkara yang dia tak ambil kira dahulu, kena ambil kira dah sekarang ni. Dan dia kena membaikkan dirinya. Jadi nak membaikkan diri dia, setiap pekerjaan dia kena tengok. Dia kena tengok setiap pekerjaan dia, halal haram. Fikir dulu, ikut akal yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Seandainya tidak ada panduan setelah memikirkan halal dan haram, maka rujuk kepada orang yang lebih mengetahui. Jadi lebih mengetahui, pastikan orang yang kita rujuk tu orang yang tidak ada kepentingan. Kalau kita nak ambil, kita tanya orang yang ambil, memang dia kata boleh sebab dia ambil juga. Cari orang yang tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Maknanya. Jadi kalau orang yang betul-betul jaga, memang dia takut, dia tak ambil. Dia pastikan betul-betul halal baru dia ambil. Ada setengah dia semayat sirah dulu, nak tunjuk perjalanan. Allah Ta'ala beri petunjuk baru dia ambil. Jadi sekarang ni mesti kena ada perkiraan. Tak boleh dah. Jadi kita nak beritahu, kalau nak buat apa-apa tanya dulu, jangan buat dulu baru tanya. Sebab rasanya banyak orang buat dulu baru tanya. Boleh ke tak boleh? Ustaz tu kata haram, tidak boleh ni, berdosa. Masya Allah, pada anak buat guana saya. Rupanya buat dah.
Inilah yang kebanyakannya. Maka dia kata di sini, bersungguh-sungguh menghilangkan dan membaikkan diri, kemudian daripadanya selepas daripada buat salah tadi. Selepas dia tidak ada perkiraan, dia ambil, kemudian dia memperbaikkan diri, kemudian bertaubat. Kalau ditanya bagaimana, apa yang telah saya buat dahulu, apa yang saya buat dahulu, macam mana yang dahulu, pekerjaan saya rasa tak molek dahulu contohnya, macam mana nak buat, maka dia kena bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia kena tinggal dah, yang lepas-lepas tu tinggal dah, banyak kembali balik kepada Allah Ta'ala. Dan bermula Allah itu yang memberi taufik dengan kurnianya, dan apa ni, manahnya, bahasa Arab ni, manah ni maknanya pemberiannya. Maknanya Allah Ta'ala memberi taufik. Taufik ni pertolongan, dengan kurniaannya dan juga dengan pemberiannya. Maka kita memohon kepada Allah, apa-apa kembali kepada Allah, apa-apa saja kembali kepada Allah. Dan kita kena ingat, apa yang kita buat mesti kita mencari jalan yang diredai oleh Allah. Ini mengenai kita mesti dalam keadaan jangan tergopoh-gapah. Kerana tergopoh-gapah ini boleh menyebabkan kita ini akan terjatuh kepada perkara yang diharam. Nak buat apa-apa perkara, kita kena fikir dahulu. Nak cakap kena fikir, berdosa ke tidak berdosa kalau aku bercakap. Kalau aku cakap ada faedah ke tidak ada faedah. Kalau ada faedah, bercakaplah. Tidak ada faedah, tahanlah lidah kamu. Tahan lidah kamu. Kemudian nak buat apa-apa, kena tanya dulu orang. Tanya orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang boleh kita sangka orang itu boleh, kalau dia beri jawapan pun tidak ada kepentingan diri dia. Dan kita tengok dia pun, kalau dia beri jawapan tu memang dia itu memang nak menjaga kita, bukan memberi jawapan itu untuk kepentingan diri dia. Bila dia tanya, boleh atau tidak boleh, rasanya tidak, tengok-tengok dah boleh ni, tak boleh. Allah, kalau boleh saya nak bagi, ingat kalau betul nak bagi kau ke ustaz sikit. Tak apa, tengok kitab lain lah. Tengok kitab lain. Tak apa, tengok esok saya beri jawapan. Dia pun balik mula, balik kedok tahu. Ada, boleh, tak ada masalah. Lah tak apalah ustaz, kita bagi dengan ustaz sikit 10%. Tu jadi boleh. Jadi jangan macam tu. Sebab kalau tidak, habis kita binasa. Kadang-kadang kita tu niat betul dah, kita betul nak jaga dah agama, jadi kita cari orang. Jadi bila kita cari orang yang kita cari itu dia tak jaga agama, lalu kita ikut dia, kita pun binasa juga. Baik, dia kata di sini, dan ada pun takabur. Dia masuk dalam bab takabur. Takabur ini sombong, membesarkan diri. Maka bahawasanya ia daripada perkara yang membinasakan ibadat juga, yakni sifat sombong. Sifat sombong, sifat membangga diri, membesarkan diri adalah sifat yang boleh membinasakan ibadat. Maka dia kata, tiadakah engkau dengar firman Allah Ta'ala? Tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka enggan dan takabur ia, dan adalah ia daripada orang yang kafirin, orang yang kafir. Maka nak beritahu, Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya malaikat termasuk dengan iblis semua supaya sujud kepada Nabi Adam. Lalulah fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk di kalangan orang yang kafir. Golongan yang kafir kepada Allah kerana menolak perintah Allah supaya sujud kepada Nabi Adam. Kata ulama, tidak ada lagi manusia yang boleh disujud. Yang boleh sujud Nabi Adam, itu pun bukan manusia sujud pada manusia, itu malaikat yang sujud kepada Nabi Adam AS. Walaupun Allah Ta'ala suruh Nabi Adam ini, Nabi Adam disujud oleh malaikat, dan Allah Ta'ala tidak memerintah bahawa malaikat sujud kepada Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah itu adalah lebih mulia pada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab disebut dalam ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikat bersalawat atas Nabi. Maknanya kalaulah Nabi Adam malaikat sujud, tapi Rasulullah Allah Ta'ala sendiri berselawat ke atasnya.
Maka nak beritahu, lepas pada itu tidak ada lagi manusia yang boleh sujud, boleh disujud. Nabi Adam pun yang sujud padanya adalah para malaikat. Satu ketika ada orang Badui. Orang Badui dia bawa unta. Bila dia bawa unta, tiba-tiba dia pun lepaskan unta. Unta dia pun datang di hadapan Nabi. Lalu unta itu sujud di hadapan Nabi. Merendahkan tubuhnya, meletakkan kepalanya di atas tanah di hadapan Nabi. Lalu kata orang Badui tadi, ya Rasulullah, ini unta yang tidak ada akal pun sujud kepada kamu, sedangkan aku ada akal, aku tidak sujud kepada kamu. Ya Rasulullah, izinkan aku sujud pada kamu. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak boleh, aku tidak izinkan kamu sujud kepada aku. Dan kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia yang lain, aku akan suruh isteri sujud pada suami. Ini, tapi boleh sujud tak? Tidak boleh sujud, haram sujud. Maka ulama mengatakan sujud kepada yang lain pada Allah haram, kecuali boleh. Masa bila boleh? Masa belajar sembahyang. Anak-anak belajar kita sujud macam mana, letak kaki tangan macam mana, baca subhanallah bi'ala sujud, itu sujud. Yang lain sujud tidak boleh. Sujud belajar tu tak apalah, belajar sujud, bukan sujud pada orang, tapi sujud ni tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Maka disuruh iblis itu sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Kerana apa? Kerana iblis ada ananiyah. Ananiyah ni panggil apa? Bersifat keakuan. Akulah bijak. Dalam kampung ni aku bijak kali. Ini kesombongan yang ada dalam hati. Akulah yang paling banyak ibadat. Itu dipanggil ananiyah, ataupun dipanggil egoistik. Ego. Maknanya yang ni kena buang. Kita tak ada apa, kita tidak ada apa-apa. Yang kita ada perasan saja. Perasan saja. Jadi nak beritahu, lalu dia kata aku ini lebih baik daripada Adam. Bapa nak suruh aku sujud pada dia? Kenapa tidak mau sujud kepada, nak sujud sedangkan aku lebih baik? Apa dia kata? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Jadi perkataan perkataan aku ini melambangkan apa? Melambangkan kesombongan. Seperti dikata aku ini lebih baik pada dia. Aku ini lebih baik, ini dia panggil kesombongan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berjalan-jalan. Nabi apa yang duduk dalam ikan? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Dan ada satu lagi Nabi Nuh. Jadi sahabat Nabi ni dia cerita tentang mukjizat Nabi-Nabi. Dia kata hebat Nabi Yunus duduk dalam perut ikan tak mati. Maknanya lepas tu Nabi Nuh begini, Nabi Yunus macam ni. Lalu Nabi mendengar. Lalu Nabi mengatakan, la tufaddiluni, jangan kamu melebihkan aku daripada saudara aku Nuh. Dan jangan kamu mengatakan aku lebih daripada Yunus. Nabi kata jangan kamu melebihkan aku daripada Nuh, Nabi Allah Nuh alaihissalam, dan jangan kamu mengatakan aku lebih baik daripada Yunus alaihissalam. Hakikatnya memang Nabi lebih baik daripada Nabi Nuh dan Nabi Yunus. Tetapi nak beritahu, menggambarkan Nabi ini bersifat tawadhu. Dan Nabi tidak suka membangga diri. Dan Nabi pernah mengatakan, ana akramul makhlukin, aku adalah makhluk yang paling mulia, wala faqra, bukan aku berbangga. Kata Nabi, bukan aku nak berbangga. Maknanya, jadi nak beritahu, walaupun Nabi lebih mulia, tapi Nabi tidak pernah memuliakan dia daripada Nabi Nuh ataupun Nabi Yunus. Dan Nabi tidak mahu orang membanding-bandingkan di antara Nabi-Nabi yang lain. Sebab itu kita, kalaulah andai kata kita ni memang lebih kaya daripada dia, kita lebih banyak ilmu, lebih banyak ibadat pada dia pun, kita tak boleh kata, bukan aku nak kata, tapi memang gitu. Memang gitu, aku lebih bijak pada dia. Tambah kata, tapi orang ni hakikat. Tak boleh kata gitu. Jangan. Nabi memang lebih mulia pada Nabi Allah Nuh, tapi Nabi kata jangan kamu melebihkan aku. Maka tidak salah kita mengatakan dia lebih baik pada kita. Hakikat kita serah pada Allah. Boleh jadi hakikat kita lebih baik pada dia, tapi kita tak boleh kata. Maka tidak dilarang. Kenapa? Kerana boleh menimbulkan kesombongan. Lalu iblis kata ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Kenapa aku perlu sujud kepada dia? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia dijadikan daripada tanah, aku dijadikan daripada api. Tanah ini busuk, api tidak busuk.
Akhir kali dia merasakan dia itu berbangga, dia lebih baik. Akibat daripada dia sombong, lalulah dia ini iblis ini wa kana minal kafirin, termasuk di kalangan orang yang kufur, termasuk di kalangan makhluk Allah yang engkar kepada Allah. Bayangkanlah sekali sujud tidak mau, terus engkar kepada Allah, sudah jadi kufur. Maka Allah Ta'ala memerintah kepada kita sentiasa sujud 5 waktu sehari semalam. Maka hendaklah kita sujud kepada Allah agar kita tidak termasuk di kalangan orang yang kufur, orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara sifat yang menyebabkan seorang itu tertolak amal ibadat kerana ada sifat sombong. Sombong. Ini penyakit orang alim sebenarnya. Penyakit orang alim di antaranya apabila dia sombong dengan ilmu dia. Dia sombong dengan ilmu. Ilmu ini sebenarnya tidak membawa kepada kebaikan lagi. Mesti kena ada amal. Sebab tu saya beritahu malam tadi. Ilmu ini kita kumpul ilmu banyak-banyak. Ibarat kita nak bina rumah, kita kumpul bahan banyak-banyak. Kita kumpul bata, kita kumpul semen, kita kumpul pasir. Lepas tu kita kumpul kapur, lepas tu kita kumpul tukur besi, paku, kayu, kita kumpul belaka. Jadi rumah kumpul gitu. Tak jadi rumah. Kalau nak jadi rumah, kena ada jalan, kena panggil tukang. Kena buat, bata kena diikat, semen kena dikucak. Maknanya jadi barulah jadi. Dah kalau jadi rumah pun dah duduk dalam, apa beza? Siap dah rumah tapi tidur tengah padang. Mari hujan, basah. Mari panas, panas. Sebab apa? Sebab tidak ada amal. Mesti kena ada amal. Yang kita nak bukan batu semen tu, kita nak duduk dalam rumah. Yang kita nak, kita ini biar sampai dengan Allah, biar hati kita bersih dengan Allah, ini yang kita nak. Bukan kita tersekat dengan ilmu yang banyak. Tapi ilmu yang banyak memang nak juga. Kalau tidak ada semen batu, tak jadi rumah juga. Nak buat rumah, semen tambah, kayu tambah, batu tambah. Kalau nak pun nak sikit-sikit saja. Sikit-sikit saja. Akhir kali tak siap rumah juga. Itu gambaran. Ilmu mesti kena ada. Ilmu ada, tidak beramal, tak ada manfaat, kena beramal. Ilmu dan amal ada dah, tidak manfaat, mesti kena ada ikhlas. Ramai orang ada ilmu, ramai orang beramal dengan ilmu, tapi tidak ikhlas, tertolak juga. Mesti kena ada ikhlas. Barulah amal ibadat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam tu, ini penyakit orang alim. Orang alim dia menjadi sombong dengan apa? Dengan ilmunya. Orang abid, ahli ibadat, dia menjadi sombong dengan ibadatnya. Orang kaya menjadi sombong dengan hartanya. Dengan hartanya. Maka ini penyakit-penyakit yang perlu kita obati, yang menjadi rosak amal ibadat kita. Di antaranya lah dengan sifat takabur. Maka dia kata enggan. Abad itu enggan. Enggan apa? Enggan sujud. Siapakah orang yang sombong? Orang yang sombong adalah orang yang tidak mahu melakukan ibadat kepada Allah. Sombong dia. Walaupun dia senyum sama dengan orang, bagus dia ni, nampak orang tegur, mayang tak tahu bagus, tak semayang, maka ini dikira sombong dengan Allah. Orang yang sombong juga apabila ada ilmu tapi tidak mahu mengambil ilmu, itu sombong juga. Dan ada ilmu mesti kena beramal di atas dasar ilmu. Maka enggan enggan ibadat, sombong, enggan belajar, sombong, enggan buat baik, sombong. Itu dikira sombong. Dan orang yang sombong ini tidak dia di antara amalan yang merosakkan amal ibadat. Maka dia kata di sini enggan dan takabur. Takabur ni maknanya kabbara, membesarkan diri. Akulah yang paling baik daripada orang. Ni kena belaka penyakit. Penyakit ni penyakit yang terkena belaka hari ni. Maknanya orang alim dengan dia, dengan cara dia. Orang ibadat dengan cara dia. Orang ibadat, orang amal, orang ahli tarikat dengan cara dia. Tarikat akulah yang paling baik sekali. Orang amal ibadat, aku baik, aku sapa Tuhan, walai tak sapa lagi Tuhan. Aku dah orang yang terbaik. Ini semua penyakit-penyakit belaka. Antara kita sedar tidak sedar sahaja. Maka perkara-perkara ini membesarkan diri, merasa sombong, merasa kita sudah baik, tidak. Lepas tu kita ni duduk dalam keadaan harap dan
Raja' dan juga khauf. Harap dan takut. Kita dalam amal ibadat semua ni kita takut juga tergelincir. Kita takut tergelincir. Mana? Dan kita buat amal ibadat kita harap Allah Ta'ala terima. Jadi dalam keadaan macam tu, enggan dan takabur ia itu siapa? Iblis. Dan adalah ia daripada orang yang kafirin, orang yang kafir. Siapa? Iblis. Kerana apa? Kerana takabur, kerana enggan. Enggan dan takabur ini boleh membawa kepada kufur. Yang mana? Mula-mula enggan beribadat. Orang kata beribadat lah, baru berkat rezeki. Kita tak beribadat, molek-molek ada pun rezeki dapat sama. Maknanya. Kemudian kita kata, ya betul, rezeki kamu dapat, tapi kena ingat rezeki dapat daripada Allah. Dan kalau daripada Allah, apa orang ibadat tak dapat rezeki? Ini jadi takabur tu. Dok kejatuh kufur tu. Merasakan bergantung atas dirinya sahaja. Rezeki ni daripada dia, bukan daripada Allah. Asalnya enggan, kemudian takabur, kemudian daripada enggan takabur membawa kepada kufur. Wal iyaz billahi min zalik. Maka dia kata di sini, jaga-jaga kita mengenai perkara ini. Maka dia kata, dan tiada perkara ini dengan menepati segala perkara yang mencederakan di dalam amal. Adapun perkara ini enggan beribadat, sombong, dia akan merosakkan amal ibadat kita. Jaga. Sebab tu kadang-kadang ibadat sudah buat, tetapi sifat sombong tak nak buang. Ibadat sudah buat, tetapi membanggakan diri tidak boleh buang. Ini bahaya kita, menyebabkan bahu rosak. Kenapa itu? Sebab ibadat dia tak beri kesan. Kenapa ibadat tak beri kesan? Kerana ada sifat sombong. Kena buang sifat-sifat sombong tadi. Jadi penyakit-penyakit hati ni, okey, baik. Ada penyakit zahir. Saya nak tanya, kalau penyakit zahir kita ada sakit. Kita sakit kulit. Lepas tu kita sakit, okeylah sakit-sakit zahir. Mening kepala ke, demam ke, kita pergi jumpa siapa? Kita jumpa doktor. Doktor, saya sakit. Doktor akan tanya sakit apa? Saya demam, ambil ubat 3 kali sehari makan. Pergi duduk kat kaunter, ambil ubat, bayar PT. Habis cerita. Mananya besar masalah. Maka kita kena apa? Kita kena makanlah, jangan duduk baca 3 kali sehari. Makan dah setara. Bila nak baik? Kena baik. Kerana kita kena berpegang dengan hukum adat. Kita dalam zahir pegang adat, dalam hati pegang hukum dengan Allah, akal. Yang menyembuhkan Allah, gitu. Adat kena pegang. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, dia gabung dua. Gabung usaha dan ikhtiar sekali ada. Mesti kena ada. Usaha tu ikhtiar lah supaya. Usaha dan ikhtiar dan pegangan di dalam hati dengan Allah. Itu. Maknanya. Jadi dalam keadaan kita ni sakit zahir, kita kena jumpa doktor. Itu sakit zahir. Sakit yang batin, dia ada orang pergi jumpa doktor. Doktor, saya sakit apa? Hasad deki payah pun nak buang. Mana saya ni jenis penyakit hasad dengki. Cuba doktor x-ray sikit, parah ke tak parah. Maknanya maka tidak dapat mesti kena cari doktor mengenai penyakit hati. Jadi di antaranya mesti bersama dengan ulama-ulama, duduk dengan guru yang soleh, duduk bersama dengan orang-orang yang boleh mengubat hati kita. Carilah guru-guru yang soleh. Tak ada itu apa. Duduk Terengganu ni tak ada jumpa tok guru yang boleh mengubat hati. Banyakkan berdoa dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita kadang-kadang kita mencari share daripada luar negara tu, mari supaya dia bagi obat pada kita. Boleh kita minta nasihat macam mana, apa amalan dia, apakah macam mana kita nak mengobat hati kita. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu kita mesti menjaga hati kita, jauhkan daripada sifat sombong dan takabur, kerana dia boleh mencederakan amal dan memberi mudarat pada benda tu, pada furuk. Kalau ikut bahasa Arab, furuk tu adalah cabangan. Maknanya boleh mudarat pada cabangan-cabangan yang lain. Dia ada satu dahan. Dan satu dahan. Lepas tu ada cabang dia. Cabang puasa, cabang haji, cabang zakat, cabang dia apa? Cabang sedekah dan sebagainya.
Ada sombong habis, tak pakai habis abang ni. Pokok ni habis tak pakai belakang. Maknanya apabila ada racun, habis, rosak habis semuanya sekali. Ada cabang. Kalau furuk tu adalah bahasa Arab, furuk tu cabang. Cabang apa tu? Cabang ibadat. Maknanya habis rosak amal. Dan selanjutnya ia memberi mudarat dengan asal. Usul ni akar. Cabang dia ini jadi rosak. Dan juga menjadi mudarat pada asalnya, usul dia. Dan mencederakan pada agamanya, dan mencedera pada agama. Habis rosak agama. Kerana apa? Kerana sombong dan takabur. Mana akhir sekali menjadi rosak pada agamanya. Dan i'tiqad, pegangannya, apabila kuat, apabila kuat apa? Kuat sombong, kuat dengan sombong dia, habis rosak habis. Sampai kepada akidah jadi rosak. Sebab tu ayat ini, aba enggan, wastakbara sombong, wa kana minal kafirin, kafir. 3. Asalnya enggan. Orang yang enggan beribadat, dia akan jadi sombong. Tak semayang tapi sombong. Tak menutup aurat tapi sombong. Dia tidak menutup aurat, bila kita tegur, dia kata cara aurat macam-macam. Kubur masing-masing lah, dia kata. Saya pernah kena kali. Kita nasihat dia kata kubur masing-masing secara dia. Kubur masing-masing. Baca hadis sekali. Laisa minna man la yahtamma bi amri muslimin. Tidak di kalangan golongan aku, kata Nabi, orang yang tidak mengambil berat hal orang lain. Jangan salah faham hadis ni. Hadis yang kedua, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kamu melihat perkara mungkar, maka hendaklah mencegah dengan tangan kamu, dengan kuasa kamu. Adakah kena biar? Tak boleh kena biar. Tak boleh kena biar. Fa in lam yastati, tidak mampu, kita tidak ada kuasa. Fabilisani, dengan lidah. Dengan lidah dengan apa? Dengan memberi nasihat. Dengan menyatakan kata-kata yang baik, dengan mengajak dia berkata yang baik, nasihat. Dan satu lagi, dengan doa kepada Allah, doa munajat. Kita minta pada Allah, moga-moga doa munajat kita ini diterima oleh Allah. Nak mengubah masyarakat payah. Akan nak pergi pergi Taman Syahbandar, pergi Taman Batu Buruk. Akhir kali kita ingat dia 2 kali 5 je. Kita tahu iman kita kenal iman kita. Mana takut kita kata tak boleh kita. Dahsyat orang. Takut kita lebih dahsyat dari dia. Maknanya. Jadi tak mampu kita nak lidah, tak mampu munajat lah. Mana berdoa. Kalau boleh nasihat, beri nasihat. Dan kemudian juga yang ketiga, kalau kamu tidak mampu dengan lidah, maka dengan hati. Fadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Benda-benda yang tak molek ni kita suka, jangan benda-benda yang tidak molek ni kita suka. Kita suka. Biar kita rasa benci perkara-perkara maksiat. Kadang-kadang kita marah tak orang-orang buat konsert tepi-tepi patah. Marah tak? Marah. TV ada rumah kita. Jadi nak beritahu, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Jadi wal iyadu billah, minta ampun dengan Allah. Baik. Maka kemudian sekurang-kurang barang yang menggerak-gerakkan daripadanya atas taulannya 4 kebinasaan. Taulannya tuan dia akan berlaku kepada orang yang sentiasa aba wastakbara, enggan dan sombong. Ini akan berlaku 4 perkara pada diri dia. Maka yang pertama, hirmanun, yakni diharamkan hak, yakni tidak menerima kebenaran. Orang apabila sahaja dia ini sudah enggan, dah pertama-tama dengar dah satu, lepas tu sombong pula. Dah apa dengar gitu tambah. Aku bijak lagi, baca kitab aku boleh. Sombong. Dia akan berlaku pada yang pertama, hirmanul haq, tertegah daripada kebenaran dia. Tak nampak hak baik. Dia jadi tak baik. Asal daripada enggan. Tidak mau sembahyang, tidak mau terima nasihat, tidak mau beribadat kepada Allah. Dia asalnya enggan, akhirnya menjadi sombong.
Saya tak mayang pun saya tak jaga orang. Tengok je gini tapi hati baik. Main hati baik. Ustaz tengok saya tak akan tudung tapi hati saya baik. Masya Allah, kita nak baikkan hati macam-macam zikir, macam-macam zikir tak baik-baik di hati. Macam mana ini belajar dengan dia, macam mana nak jadi baik, macam mana ibadat tak jadi baik. Jadi nak beritahu baik hati ni bukannya senang. Kita nak jaga hati kita ni bukan senang. Kena jumpa doktor pakar betul-betul. Kalau macam saya ni kena jumpa doktor pakar sebab PK ICU tu. Maknanya berat dah. Dengan kesombongan, dengan takabur dan sebagainya. Jadi nak beritahu kena bersihkan hati kita. Jadi bila kita enggan kita jadi sombong, yang pertama tertegah kebenaran. Benda yang baik tak nampak baik dah. Satu lagi, benda yang baik tu tak masuk dengan diri dia. Benda baik yang dia dengar nasihat tu dia tak ada terima. Jadi dia terima kebaikan. Padahal benda tu baik. Ini menunjukkan orang itu hati yang sudah keras. Dia ni sudah sombong dia. Nak tahu orang sombong, tenang je. Bila kita cerita kebaikan dia tak terima. Kita nasihat dan kita nasihat untuk kebaikan dia. Kebaikan dia. Lepas tu dalam kitab hikam yang kita baca hari Sabtu, tu ada benda dua perkara yang cukup baik. Yang pertama dia kata begini. Dia kata orang yang hatinya sudah tenang beribadat, tiba-tiba dia cari benda lain menyebabkan ibadat dia terganggu, maka dia kena berhenti waktu balik ibadat. Dia sudah beribadat, dia sudah pencen dah beribadat, tapi dia maju pun lubang nega. Dia pun masuk lubang nega, terganggu ibadat, maka dia kena berhenti nega, hubung ibadat. Yang kedua, hari satu ni kita akan bicara yang kedua ini. Dia kata orang yang nak menumpu sesuatu, dia mengatakan bahawa nanti kalau selesai baru beribadat. Ini pun orang yang tertipu daya. Nanti kalau sudah habis-habis orang dah boleh, kawan-kawan dah boleh jaga belaka, kedai semua dah boleh jaga belaka, baru nak beribadat. Ini pun orang yang tertipu daya. Lalu dinasihat ke dia, jangan begitu, begini-gini. Dia tak mau terima. Dia telah menolak kebenaran. Bahaya. Jadi bila enggan tak mau terima, akan bawa sombong. Enggan dan sombong akhirnya boleh bawa kufur. Bila mula dia sombong dengan orang aja. Dia tak mau terima orang, akhirnya dia sombong dengan Allah. Dia sombong dengan Allah, dibimbang jatuh kufur kepada Allah. Wal iyazubillahi min zalik. Jadi ada 4 perkara yang kita akan baca ni. Yang pertama, hirmanu haq. Apakah yang dikatakan hirmanu haq ni? Kita akan sambung minggu depan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shunna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Jauhkanlah kami daripada hasad, jauhkanlah kami daripada fitnah, jauhkanlah kami daripada dendam, jauhkanlah kami daripada sifat marah, jauhkanlah kami daripada enggan menerima kebenaran, jauhkanlah kami daripada sifat sombong. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa, Engkaulah Tuhan yang Maha mengasihi hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami, ya Allah. Buangkanlah dalam hati kami sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang boleh merosakkan amal ibadat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadikanlah kami orang yang lembut hati. Jadikanlah kami orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jauhkanlah kami daripada bercakap perkara yang diharamkan oleh-Mu. Jauhkanlah kami daripada memakai pakaian yang diharamkan oleh-Mu. Jauhkanlah kami daripada
jauhkanlah kami daripada makan minum perkara yang diharamkan oleh-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Peliharalah amal ibadat kami ya Allah, peliharalah akidah kami ya Allah, peliharalah segala amal ibadat yang kami lakukan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang hina, hamba-Mu yang banyak melakukan dosa kepada-Mu. Ampunlah segala dosa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami duduk dalam keadaan lalai kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Cahayakanlah hati kami ya Allah sebagaimana Engkau cahayakan matahari kepada bumi ya Allah ya Tuhan kami. Terangkanlah hati kami ya Allah sebagaimana bulan menerangkan pada waktu malam ya Allah ya Tuhan kami. Berilah kehidupan kami kehidupan yang baik, berilah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa takut kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan ilmu kami itu laknat kepada kami ya Allah, tapi jadikanlah ilmu kami sebagai penolong di negeri akhirat kelak ya Allah ya Tuhan kami. Matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah. Selamatkanlah kami ya Allah daripada azab kubur. Jangan Kau himpikan kubur kami ya Allah. Luaskanlah kubur kami ya Allah, cahayakanlah kubur kami ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga. Jangan Kau jadikan kubur kami satu jurang daripada jurang neraka ya Allah ya Tuhan kami. Apabila Kau bangkitkan kami di pada mahsyar nanti, kumpulkanlah kami di tempat yang baik ya Allah bersama dengan para nabi-Mu, siddiqin, syuhada dan juga salihin ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beratkanlah timbangan kebajikan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendapat surah amalan di sebelah kanan ya Allah. Gembirakanlah kami ya Allah di negeri akhirat kelak nanti. Jadikanlah kami